Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qadasallahu sirrah. Wafham ha huna qawlahu ta'ala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qalbul salim huwa alladhi la ta'alluqa lahu bi syai'in ghairillahi ta'ala. Itu qalbin salim. Ibnu Athaillah Sakandari terjemahkan dimaksud qalbin salim ni pada hari yang tidak memberi manfaat, harta benda, anak penak, suku sakat yang kaya-kaya semua tak ada beri faedahnya, melainkan mereka yang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Apa dimaksudkan hati sejahtera? Hati yang tidak tertawan, tidak terikat selain Allah Ta'ala nya, yang mana dia dengan Tuhan sentiasa. Itu mana qalbin salim. Kalau hati tertambat dengan makhluk, dengan dunia, itu tak panggil qalbin salim, ya. Itu qalbin fasid, menjadi hati yang rosak. Dia kata wafam ha huna qaulahu ta'ala. Faham oleh mu di sini akan firman Allah Ta'ala pada hari, iaitu firman Tuhan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maknanya pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta dan tidak juga anak penak, melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Apa dia hati sejahtera? Hati yang sejahtera ialah yang tiada kebergantungan baginya dengan sesuatu melainkan Allah Ta'ala. Mana hati dia bergantung hanya dengan Tuhan, ya. Mana ta'alluqul qalbi billah. Kalau hati dia bergantung dengan makhluk, dengan diri dia, dengan kuasa dia, dengan kehebatan dia, dengan dunia dia, itu tak masuk hati besar. Itu hati yang rosak lagi. Dan pahamilah firman Allah Ta'ala ni, dan demi sesungguhnya kamu telah datang kepada kami dalam keadaan sendiri. Mana firman Ta'ala, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Dan demi sesungguhnya kamu telah datang kepada kami dalam keadaan sendiri. Kita balik esok, ada orang teman dalam kubur tak ada, dan orang tersayang macam mana tak ada dah, ya. Ditanam dia tinggal lagi dia, tuan, ya. Kalau diingat dihantarlah Fatihah, doa dan sebagainya hari-hari lepas dia sembahyang. Kalau tidak, lepas tu apa tak ada. Kadang-kadang dia melintas salam tak pergi, pum saja. Dulu ke atau dulu ke main, ya. Dah mati apa dia tak ingat. Jaga tu. Pada hari kita datang dalam keadaan furada, kita seorang aja. Mana nak isyarat apa? Nak balik ke Tuhan misi tunggal. Jangan ada benda lain. Itu maksudnya. Keadaan sendiri seperti mana telah kami ciptakan kamu pertama kali dahulu, ya, dalam perut ibu seorang, kan, keluar pun seorang, tak ada orang mengiringi. Kemudian tinggal apa yang telah kami kurniakan kepada kamu di belakang kamu, ya. Semua apa dapat tu habis wataraktum, kamu tinggalkan. Habis harta benda dikumpul ke pangkat jawatan semua habis dah. Dia terkaku jadi mayat, satu dah tak laku gitu, ya. Dan tidak layak untuk sampai kepadanya melainkan engkau dalam keadaan sendiri dari suatu selain Allah Ta'ala. Mana seorang tu akan diizin masuk ke hadrat Tuhan yang tinggi, ada marifat, dengan cara menunggal diri, infirat, ya. Dia jangan ada yang lain. Kalau dia dalam kalbi dia benda lain, dunia besar, makhluk besar, Tuhan tak izinkan dia masuk dalam marifat sebelah dengan Tuhannya. Dia hanya dapat tahu dan kenal, dia tak dapat kemesraan, kecintaan dengan Tuhan dia tak dapat. Kalau ada lagi dia bawa benda lain, sebab Allah Ta'ala tak mau. Kama la yuhibbul amalul mushtarak, la yuhibbul qalbul mushtarak. Bagi Allah Ta'ala tak mau amal tu disekutukan, begitu juga hati dia tak mau sekutu lain. Hati kita dengan dia. Dan pahamilah firman Allah Ta'ala pula, ialah firman Allah Ta'ala, alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah dia mendapati engkau dalam keadaan yatim? Maknanya ketunggalan. Sebab tu Rasulullah SAW, kalau kita mengaji sirah, Masya Allah, ya, Rasulullah dilahirkan aja bau dan perut ibu 3 bulan, bapa meninggal. Ya, bila bapa dia meninggal, baru nak susu, dia hantar menyusu pada Halimatus Sa'di. Dia pisah lagi pula dengan mak, kan?
Bila habis saja mana waktu ringkas je panjang cerita dah. Pulang balik mak bawa dia pula pergi ziarah dia punya kaum keluarga di Madinah, balik singgah di Abwa, meninggal pula di sana. Semua isyarat. Mana Taala nak syaratkan Rasulullah dia bergantung dengan Tuhan dia. Ya, Nabi yang paling mulia ni dia bergantung dengan Allah, bukan dengan ibu dia, bukan dengan bapa dia. Tak lama datuk pula meninggal. Satu-satu nanti. Tunggal. Nak berjalan ke Tuhan mesti tunggal. Kalau kita tunggal, kita dengan dia je. Bahawa diizinkan masuk dalam hadrat makrifat yang sebenar dengan Tuhan. Ya. Itu semua isyarat-isyarat supaya mana gantungan hati hanya kepada Ta'ala. Allah. Dan pahamilah firman Ta'ala tu, ya, alam yajidka yatiman fa'awah. Tidakkah dia mendapati engkau dalam keadaan yatim, mana tunggal, lalu dia memberikan tempat perlindungan. Bagaimana orang nak dapat perlindungan Allah, madad, dia mesti tunggalkan kalbi dia dengan Tuhan. Kena masuk benda lain, bersandar-sandar benda lain nak Tuhan tak bagi, Tuhan tak izin. Sebab tu kekotoran segi rohani. Dipahami dari firman ini, Allah Ta'ala tidak memberi perlindungan kepadamu melainkan apabila engkau, ya, bila telah pasti keyatimanmu dari sesuatu yang lain. Apa yatim? Tunggal. Itu panggil yatim rohani. Boleh layak menerima. Fakir dia dengan Tuhan, boleh terima. Tahaqqaq bi faqrika yamuduka bi ginai. Tahqiqkan fakir kamu dengan Allah, bahawa Tuhan bantu. Sebab kita dapat zakat pun kena tahqiq zakat kita betul-betul. Waktu fakir, 3 sudut: harta, usaha dan nafkah. Tak ada bahawa dia layak menerima zakat. Kalau tidak, dia taklah layak. Dia harta tak ada, usaha pun tak ada, tapi nafkah ada. Ni biasa orang keliru kat sini. Dia tengok orang tu duduk seorang, kesian pakcik tu, kesian makcik tu, kan? Dia ingat orang tu miskin. Rupa anak 10 orang, seorang topak 500 orang, 10 orang 5,000, tak boleh makan dia. Bila tanya dia, ya, dia tak boleh makan dia, 5,000 sebulan dia dapat. Contohnya lah. Dia pula sengal ke kepala, orang bagi dia senyap dia. Ni duit zakat cik ya, terima kasih. Haram dia ambil tu. Sebab dia tidak layak, sebab dia kaya nafkah. Ya, duit nafkah anak dia bagi tak boleh makan. Dan kita pula kalau tahu tersilap, wajib kena qada balik zakat yang diberi. Bermakna dia tahqiq fakir, baru dia layak terima. Itu fakir zahir. Ada fakir batin, rohani dia. Rohani kita tidak ada bergantung, tak ada apa, melainkan dengan Tuhan saja. Baru Tuhan beri. Macam-macam pembukaan dia buka. Ya, sebagaimana telah didapat oleh para kekasih para awliya ni. Dan satu lagi, wa qauluhu sallallahu, sabda Rasulullah sallallahu, innallaha witrun yuhibbul witrah. Apa makna dia? Ay yuhibbul qalb alladhi la yashba'u bi musannayat al-asar. Ya, fakanat hazihil qulub lillah wa billah. Ya, fahum ahlul hadratil muhatabun bi'ainil minnah. Fa kaifa yumkinuhum an yakunu li siwahu mustanidin wa hal li wujudil ahadiyatil musyahidun. Kemudian kata tuan pengarang, faham pula akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu tunggal. Innallaha, sesungguhnya Ta'ala itu witrun, tunggal. Dia mencintai satu yang tunggal. Mana tunggalkan hati kita dengan dia, baru dia cinta. Iaitu dia mencintai hati, yuhibbul qalb. Dia mencintai hati allazi la yashfa'. Ya, hati yang tidak berpasangan. Mana bukan dua, satu je. Dengan pasangan-pasangan makhluk, kita bubur dalam hati, kita bergantung, berharap, berpegang pada makhluk. Oh, tu Tuhan tak buka. Dia duduk dalam gelap, tauhid dia tak terang. Maka adalah hati-hati ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia akan diberi. Billah, hati dia lillah bagi Allah, billah dengan Allah, baru Tuhan buka. Ya, mereka adalah ahlul hadrah, orang yang duduk dalam makam terjauh daripada kelalaian. Itu mana hadrah. Lawan hadrah apa? Ghaflah, lalai. Ya.
sentiasa ditujukan dengan pandangan kurnia. Lalu bagaimana mungkin mereka bersandar kepada selainnya, selain Allah Ta'ala, sedangkan mereka sentiasa menyaksikan, syuhud musyahadah bagi kewujudan ahadiyah keesaan Tuhan. Dia sentiasa menyaksikan akan ketunggalan Allah Ta'ala. Jadi nampak Tuhan ni semua, dari dia semua, dengan dia, dan akhir balik kepada dia. Tak ada dah makhluk dan pada pandangan kalbi dia. Yang nampak ni makhluk pada mata luar saja, mata dalam tak ada. Mata dalam dia terang menghadap kepada Tuhan punya segala makhluk. Itu makam ahadiyah dia menunggalkan, bahawa dia dapat cerita kelazatan besar akan dibuka oleh Ta'ala. Kemudian qala Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Allah karim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin ala inna khairan kullahu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma